Baik, itulah tadi sedikit sebanyak perkongsian luahan positif daripada para peniaga melihat wilayah bebas berniaga ni dengan tempoh 6 bulan ini satu tempoh yang sangat baik untuk mereka untuk memulihkan keadaan ekonomi penanganan COVID-19 ini. Ianya umpama seperti memberi sinar harapan yang barulah khususnya bagi mereka yang terkesan, dan saya pasti mereka yang berniaga ini ada yang mungkin sebelum ini tidak kenal erti berniaga itu macam mana. Tetapi apabila telah pun diberikan lesen secara sementara ini, mungkin dapat idea, rasanya nak berniaga lah. Kan itu satu perkara yang kita inginkan untuk kita menjana pendapatan kita. Baik, untuk memperkatakan, untuk merebut peluang berniaga di wilayah bebas ini, bersama kami di studio sekarang ini kita bersama dengan Datuk Muhammad Abdullah yang di-Pertua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Khabar Datuk sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih luangkan masa. Okey. Baik Datuk, sedikit sebanyak mungkin permulaannya, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana perasaan mendengar permulaannya akan diwujudkan wilayah bebas berniaga ni Datuk. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana menjemput pihak PPKMWP untuk hadir bersama-sama pada pagi ini. Kita rasa ini satu daya ataupun satu semangat yang diberi oleh kementerian ataupun pihak YB Tan Sri Anwar Musa kepada masyarakat ataupun netizen Kuala Lumpur lah. Jadi saya rasa kita terpaksa menggunakan ruang dan cabaran ini untuk sama-sama kita yang terkesan lah, terutama yang terkesan dalam COVID-19 ni. Jadi ini satu perkara yang orang kata macam menerima satu semangat kepada warga Kuala Lumpur, terutama yang terkesan dan berhenti kerja dan sebagainya kan. Jadi kami pihak persatuan amat-amat mengalu-alukan. Saya melihat YB Tan Sri Anwar Musa ni cukup prihatin dengan keadaan masyarakat Kuala Lumpur. Jadi untuk memberi mereka, lebih baik kita memberi mereka pancing daripada kita memberi mereka ikan lah. Saya rasa konsep yang beliau bagi ni memang cukup baiklah bagi masyarakat peniaga dan penjaja kecil. Sebenarnya penjaja kecil ni, kalau disebutkan penjaja kecil ni, ada lagi satu grup yang dipanggil informal. Informal ni mereka tidak ada lesen. Mereka meniaga kerana nak meniaga dalam keadaan terdesak. Jadi dengan cara yang diberi oleh YB Menteri ataupun Menteri Wilayah ini, isunya tak adalah yang mana nak dapat lesen susah dan sebagainya. So wilayah bebas berniaga ni adalah satu perkara yang cukup memberi kebaikan bagi masyarakat Kuala Lumpur lah, bersama penjaja-penjaja untuk memperkasakan dia punya ekonomi lah. Dan saya percaya ramai yang bergembira sebenarnya. Bergembira. Saya tambah Datuk tadi peribahasa kan, saya tambah peribahasa saya ni seperti orang yang mengantuk di sorong ke bantal. Ya, betul. Kan? Betul. Begitu senang sekali kalau kita nak berniaga. Tetapi saya percaya apabila lesen perniagaan sementara ini diberikan kepada golongan peniaga dan juga penjaja ini, saya pasti untuk ahli-ahli itu akan bertambah lagi Datuk. Sebab ramai yang nak mula berniaga. Macam saya sebutkan tadi, penjaja kecil yang berdaftar berlesen melalui PBT, ada yang disebut kepada dalam peniaga kecil tu, ada lagi satu yang dipanggil informal. Dia tak ada lesen, tak mudah dapat lesen dan sebagainya. Mungkin musim dulu dia tak berniaga kan. Jadi perkara ini yang diberi ruang oleh YB Menteri lah. Inilah peluangnya. Maknanya this is a time kau apply lah selama 6 bulan ni, buka meja 8x8, meniaga take away. So ada pengawalan yang tentu, apapun kelulusannya melalui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, melalui jabatan yang bertanggungjawab lah. Saya percaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni dia tak ambil urus oleh orang-orang yang profesional lah. Terutama dari segi perniagaan, pelesenan, mereka lebih mahir. Dia tahu menjaga SOP, menjaga dari segi pengoperasi tu kan. Maknanya dia kena ambil typhoid injection kan. Dia ada kawasan yang boleh berniaga, yang tak boleh berniaga. Jadi saya rasa agensi ataupun MPP ataupun Majlis Perolehan Penduduk banyak memberi peranan dalam mengenal pasti di kawasan-kawasan yang bukan saja bebas, maksudnya boleh digunakan untuk ruang perniagaan dalam masa-masa yang tertentu. Maksudnya saya melihat tak ada excuse lah. Macam pukul 7 kau boleh berniaga pagi untuk sarapan. Pukul 11 ke atas kau boleh berniaga untuk lunch. Atas sikit daripada pukul 3 ke atas kau boleh berniaga untuk jual kuih-kuih untuk makanan petang. So terus kepada pukul 10 malam. Jadi saya rasa pihak Kementerian Wilayah cukup terutama YB Menteri Tan Sri Anwar dan Dewan Bandaraya memberi banyak ruang lah. Memberi banyak keprihatinan. Jadi saya rasa ayat wilayah prihatin ni memang kenalah pada keadaan sekarang. Jadi kita tak payahlah nak dengar
ada rasa negatif ataupun sebagainya, jangan dipolitikkan perkara ini. Nawar itu je ialah untuk membantu penjaja dan peniaga kecil ataupun first timer yang berumur 18 tahun ke atas, yang dah kerja dispatch kena berhenti dan sebagainya. This is the time dia boleh apply perniagaan. Jadi saya rasa pihak Dewan Bandar Raya, Kementerian Wilayah Persekutuan dan terutama usahawan kementerian yang dia Datuk Sri Junaidi kan, dia ada satu platform take away, platform warung digital, maksudnya semalam dilancarkan oleh pihak menteri Medek kan, untuk memberi ruang, makna tak ada excuse lagi lah. Kau tak payah nak turun, kau beli barang, kau hantar kat rumah. Nak beli korang pisang pun boleh, mana kau office order korang pisang, so di rider boleh hantar. Betul. Kalau kita tunggu je customer mungkin tak datang. So era baru ni lah kan. Era baru. Norma baru Datuk sekarang norma ni. baru Kalau perniagaan ni. Kita nak tanya juga pandangan peniaga dan juga penjaga kecil kan. Apa yang mereka berniagakan dan apa pandangan mereka tentang kita telah memberikan lesen perniagaan sementara ini. Jom kita saksikan. Kerajaan dah longgarkan bagi di BKL pun bagi lesen untuk peniaga-peniaga tepi jalan ni berniaga. Memang seronok sangatlah, memang happy lah sebab dia orang buka bagi berniaga, tak kisah dah kan, tak macam dulu lah orang kata. Jadi happy lah, seronok lah. Macam akak ibu tunggal, jadi untuk anak-anak lah, untuk kehidupan ke depan lah, untuk nak hidup lah, berniaga cari makan kat tepi jalan ni. Alhamdulillah, akak memang terima kasih banyak-banyak dengan kerajaan lah. Kelonggaran dia orang bagi banyak pertolongan, sana bantuan sini, dengan Alhamdulillah dengan DBKL pun dengan bagi kelonggaran sangat-sangat, lesen, keluarkan lesen untuk kita walaupun sementara kan. Alhamdulillah lah, akak memang seronok sangat. Ini kerajaan memang prihatin lah, sebab during masa ini bukan semua orang ada kerja, setengah orang pun kena terminate. So inilah peluang yang kami ada sekarang lah, bagi peluang kami untuk berniaga tepi jalan ke. Certain aspect memang dapat membantu sikit lah. At least kami ada sikit opportunity untuk making additional income lah during ini PKP. Kalau dia tak bagi niaga, mana-mana pun tak bagi niaga, memang kami pun tak ada opportunity ni lah untuk berniaga lah. Let's say 6 bulan untuk kami berniaga mana-mana pun, at least kami ada opportunity untuk peluang untuk 6 bulan inilah. Tak pernah sangka lah selama hari ni. Selama ni ingat susah nak berniaga, tak boleh berniaga kan. Tapi sekarang ni dah jadi PKP ni, alhamdulillah lah dibagi kelonggaran macam ni, boleh berniaga kan. Syukur sangat-sangat lah. Kerajaan faham apa semua kan, dapat bagi kita peluang. Orang-orang yang dah tak boleh kerja, dah tak ada kerja, bolehlah berniaga macam ni. Syukurlah. Yang penting kita ikut SOP. Apa yang dia cakap, kerajaan cakap, kita ikut. Untuk yang tak ada kerja okey, tapi terlalu banyak saingan lah. Sebab kalau bagi kelonggaran sangat apa semua kan, tapi itulah untuk yang tak ada kerja apa boleh buat okey lah, tapi yang dah berniaga ni memang banyak saingan juga. Memang rasa macam terbeban jugalah sebab banyak saingan, banyak peniaga-peniaga yang turun. Sebab yang belakang saya pun baru je berniaga, baru 2-3 hari lepas. Tapi nak buat macam mana, sebab kita kena tengok overall lah, senang. Nak berniaga tu tengok orang berniaga apa, jangan berniaga benda yang sama. Kalau benda lain-lain okey lah sebab kita faham. Dia pernah start berniaga kan, so ada yang tak ada duit, contoh kan, dah buang kerja, tak ada duit, duduk rumah, so susah kan juga. So ada family besar, nak bayar rumah kereta, nak bayar rumah sewa. So DBK ada umum macam ni. Kalau ada berniaga, bagus juga membantu keluarga dia, sara hidup dia. Ini rezeki yang masing-masing lah. So kita pun menjaga, kita pun dapat rezeki, so dia pun menjaga, so dia pun akan dapat rezeki juga. So kita tak boleh halang dia lah. Jangan rapat-rapat sangat lah. Kalau boleh menjaga, jauh-jauh sikit. Saya suka perkataan yang digunakan, rezeki itu masing-masing. Jadi ini antara dah ada diberi platform tu, itulah masa kita ambil peluang ni, kita melihat apa lagi boleh kita buat untuk menjana pendapatan kan Datuk. Datuk, kita melihat begitu banyak ramai yang mungkin akan ambil peluang ini untuk mula berniaga. Mungkin daripada media sosial pun dia terus jadi perniagaan dan sebagainya. Ya, betul. Daripada sudut pandang persatuan pula, adakah ini sesuatu yang memerlukan sedikit sebanyak pemantauan, kerana kita melihat media makanan, kebersihan semua kena menjaga. Di mana perspektif? Terima kasih. Jadi apa pun bermula yang baik itu mestilah ada pemantauan dan
susila atau tata tertibnya lah. Jadi di segi penjajaan ni kebersihan nombor satu lah. Sebab apa, kalau kita bebas berniaga tanpa ada pemantauan dari segi kebersihan, sama pengoperator tu kena bebas dari penyakit, sampah sarap. So Dewan Bandaraya telah membuat garis paduan yang tertentu. Mana setiap peniaga tu mestilah menjaga kebersihan dengan jarak perniagaan tertentu, jenis perniagaan tertentu, supaya tidak ada konflik antara satu sama lain. Lambakan dia banyak, jadi penawaran melebihi daripada permintaan. Jadi kita mengharapkan supaya, terutama soalan tadi, kebersihan. Kebersihan memang kita tekankan kat sinilah. Jadi dari segi yang lain lagi, seperti apa, yang penting dalam perniagaan ni lah cara macam mana nak market perniaga dia punya produk tu. Jadi dalam platform ini Kementerian Usahawan bersama macam Datuk Seri Junaidi ni telah mengambil satu langkah yang baik, iaitu termasuk wilayah persekutuan ni dan seluruh Semenanjung Malaysia dan Malaysia amnya lah, untuk mewujudkan satu platform untuk dia ambil barang, collect the item untuk hantar kepada orang yang nak beli itulah. Jadi saya rasa kerajaan pada hari ini cukup memandang isu memperkasakan ekonomi cara mikro, cara yang tidak formal ni, peniaga-peniaga yang tidak formal ni banyak kali terlepas pandang lah kan. Jadi pada kali ini saya rasa dengan langkah yang disebut ataupun diberi oleh Menteri Wilayah Persekutuan, saya kata peniaga-peniaga informal ni dia paksa menarik lega lah. Aku dah boleh berniaga, aku tak perlu buat apa-apa, aku buka 8x8, aku boleh berniaga dari PPR, dari flat-flat, mereka turun depan kawasan. Tapi walau macam mana pun kenalah ikut kelulusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melalui pengurus cawangan di setiap parlimen lah. Mereka lebih mahir dengan kawasan mereka dan mereka akan bekerjasama dengan Majlis Perwakilan Penduduk. Saya rasa tak ada masalah lah. Kalau ada berlaku konflik pun dari segi kedai-kedai statik, macam kita elakkan lah. Kalau depan gerai itu perniagaan yang sama kan, Saudara Dewan Bandaraya faham. Sebab ini katakan ada bazaria kat situ, ada pusat penjaja. Dia tidak bolehlah menjual makanan. Tapi dia menjual dalam masa 3 atau 4 jam. Makanan untuk minuman pagi, macam nasi lemak, goreng pisang, lontong ataupun sebagainya lah. Makanan Malaysia lah. Betul. Jadi saya nak menyentuh juga, bukan saja ini terbuka pada semua makna orang India, orang Cina kan. So tak ada masalah perkauman lah dari segi penjajaan ni. So you nak buat, you buatlah. You apply. Everybody dapat peluang yang sama. Itu yang kita perlu tekankan dekat sini, Datuk. Sebab apabila Kementerian Wilayah Persekutuan memperkenalkan sistem ini untuk mana mereka yang nak mula berniaga, lesen sementara ini, ramai yang bermula nak berniaga tetapi mereka tak tahu bagaimana SOP. Ada di antara mereka yang okey, dah ada barang, main letak je kan. Mereka tak tahu sebenarnya kena ada proses permohonan juga untuk dapatkan lesen sementara ini selama 6 bulan. Okey, baik Datuk. Kerajaan telah pun memberikan GKP, Geran Khas Prihatin, sebanyak RM3,000, dan saya pasti mereka menggunakan wang itu untuk memulakan perniagaan. Tetapi ada di antara kita yang mungkin rasa duit itu terlalu banyak, dan saya mungkin beranggapan bahawa keadaan akan menjadi macam sia-sia. Contohnya kalau mereka ni menggunakan duit itu tidak di jalan yang betul. Sebagai orang yang dah berpengalaman dalam bidang perniagaan, berjaja kecil, nasihat untuk mereka ni, Datuk, yang mana baru nak start berniaga ni, tak tahu cabangnya banyak sebenarnya, Datuk. Okey, terima kasih. Saya rasa sikap yang begini kita tak perlulah, sebab kita kena ingat tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang menyambutnya, kena gunakanlah sebaik-baiknya. Okey, janganlah digunakan dapat duit tu kan, nak repair motor ataupun dah fikir nak beli handphone dan sebagainya. Ruang yang diberi itu ialah untuk mereka memulakan satu era. Mana kerja sekarang susah. Banyak kadar pengangguran, graduate pun susah nak kerja. Macam baru-baru ni, macam semalam mungkin MAS telah memberhentikan banyak pekerja-pekerja dia. Bukan MAS saja, mungkin banyak yang terkesan lah. Jadi saya rasa soalan tadi, kalau dia bagi kerajaan cukup prihatin memberi peruntukan 3,000, you nak kena start perniagaan. So gunakanlah sebaik-baiknya sebagai modal awal. Modal awal untuk kamu memulakan satu kerja yang cukup baik, cukup mulia di sisi agama Islam, iaitu perniagaan. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Dengan berkat itu mungkin dari segi peniaga, penjaja informal ni kepada peniaga kecil, terus kepada
peniaga yang lebih berskala besar dan kepada peniaga sederhana jadi usahawan. Ini sebenarnya yang hasrat kerajaan. Saya melihat bahawa tak ada orang miskin kalau dia betul-betul berniaga lah. Saya setuju, Datuk. Saya rasa saya melihat banyaklah di Jalan Raja Bot tu kan. Peniaga-peniaga bandar, peniaga-peniaga sayur kampung kan. Mereka boleh hidup pada masa generasi kami ni kan. Mereka boleh menghantar anak pergi universiti, boleh membeli rumah dan sebagainya. Ini perniagaan atau penjaja kecil ni memang kita perlu perkasakan sebab numbers dia memang kita tak boleh nak catat secara betul. Jadi jangan dengan dibuat oleh Tan Sri Anwar Musa dan pihak Medak ataupun pihak ni, saya rasa insya-Allah data ni boleh digunakan untuk menggiatkan balik selepas COVID ni lah. Maksudnya ada orang jual pasar borong, ada jual sayur, ada jual kutu piring, ada jual kutu bambu. Tapi Datuk, kita harapkan memang tak ada sesiapa atau pihak mana yang mengambil peluang ini dan mungkin mengambil kesempatan pula. Tak ada. Mungkin perniagaan yang dah sedia ada, nak meluaskan kawasan-kawasan dan sebagainya kan. Jadi adakah kita sepatut memberikan peluang ini bagi mereka yang tak pernah berniaga sebelum ini? Ya, sebab itu Dewan Bandaraya membuka kepada sistem Maya, sistem apps dia digital untuk kita pohon melalui sistem yang dia ada kat sini kan. Maksudnya mereka boleh apply direct. Tidak ada orang tengah, tidak ada dia gunakan hanya nasihat daripada MPP, Majlis Perwakilan Penduduk dengan pihak pengurus cawangan. So macam saya sebutkan tadi, Majlis Perwakilan Penduduk ataupun pihak pengurus cawangan ni merupakan orang-orang yang dilantik ataupun orang-orang yang cukup mahir dengan kawasan lokaliti mereka. Jadi tidak adalah berlaku kesesakan, dia tahu persatuan penduduk tu, dia tahu arus mana nak trafik dan sebagainya. Saya rasa itu sajalah yang terbaik lah. Terbaik untuk untuk wilayah persekutuan lah. Betul. Kita harapkan mereka menggunakan peluang ini sebaik mungkin ya. Bukan senang sebenarnya Kementerian Wilayah sebenarnya nak memperkenalkan wilayah bebas berniaga ni sebenarnya dan ambil peluang ini. Satu langkah yang berani lah. Satu langkah yang berani bagi Tan Sri Anwar Musa sendiri sebenarnya. Panglima. Panglima ya. Betul. Dan kita harapkan inisiatif ini sebagai salah satu daripada lonjakan paradigma ya dalam konsep untuk kita memantapkan ekonomi negara. Ucapkan terima kasih kepada Datuk Muhammad Abdullah yang di-Pertua Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan kerana meluangkan masa memberikan pandangan berkenaan wilayah bebas berniaga ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.